Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Sinar RTM kita mulakan dengan berita gembira dari saingan kejohanan hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Pasukan muda kebangsaan memulakan kempen dengan bergaya apabila berjaya menumpaskan pasukan Chile dengan jaringan besar pada perlawanan pertama di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Pasukan kendalian Muhammad Amin Rahim itu dilihat berjaya menampilkan aksi cemerlang dengan meraih kemenangan selesa 7-1. Gol pembukaan Malaysia hadir pada penghujung suku pertama. Muhammad Haris Iskandar Osman berjaya menyudahkan bola hasil daripada pukulan sudut penalti pada minit ke-13. Bersambung suku kedua, skuad negara menggandakan jaringan pada minit ke-23 menerusi jaringan padang Muhammad Danish Aiman Khairi Anwar. Chile menunjukkan kebangkitan apabila Sebastian Wolonski cemerlang menyudahkan pukulan sudut penalti pertama bagi pasukan itu pada minit ke-34. Tetapi Malaysia pantas melebarkan jurang menerusi pukulan sudut penalti Jeffrinus Andy Walfian 2 minit kemudian. Skuad Young Tigers yang mendapat sokongan kuat daripada lebih kurang 3,000 penyokong kemudian menambah 2 lagi jaringan pada suku ketiga itu. Masing-masing menerusi pukulan sudut penalti Azmil Muizzidin Misron pada minit ke-39 dan gol pada Muhammad Syamil Rizmi Syamsul 2 minit berselang. Malaysia kemudian melengkapkan kemenangan bergaya itu apabila Syahmi Irfan Suhaimi menambah 2 jaringan pada suku terakhir, masing-masing menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-47 dan pukulan penalti pada minit ke-55. Malam nanti, pasukan kebangsaan akan berdepan Argentina bagi perlawanan kedua kumpulan A. Perlawanan tersebut turut disaksikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Baginda sebelum itu tiba di Pekarangan Stadium Nasional diiringi Menteri Belia dan Sukan Hanayo dan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia Datuk Seri Subhan Kamal. Baginda juga sempat menyaksikan persembahan pancaragam dan tarian tradisional yang merupakan persembahan pembukaan kejohanan. Kemenangan besar pada aksi pembukaan itu nyata memberikan senyuman buat ketua jurulatih skuad remaja kebangsaan Muhammad Amin Rahim. Bagaimanapun beliau akui pemainnya tidak boleh lama dibuai mimpi indah. Sebaliknya, perlu kekal fokus bagi menghadapi aksi penting bertemu juara bertahan Argentina. Kemenangan ke atas pasukan itu akan menawarkan tiket awal ke suku akhir. So kita tak boleh orang cakap leka walaupun sesaat ketika beraksi dengan Argentina. Kita tahu Argentina is satu pasukan Amerika Latin yang ada skill individu yang sangat tinggi. Dari segi struktur pun agak berbeza dengan pasukan-pasukan yang ada dalam hoki dunia ni. So saya rasa kita kena buat homework. Terdahulu, Argentina melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas Australia pada aksi pertama mereka yang berlangsung pada sebelah petang. Perselisihan antara Pesuruhjaya Sukan PJS Suhardi Alias dan Majlis Olimpik Malaysia MOM akan diselesaikan secara profesional. Jika perlu, Kementerian Belia dan Sukan akan turut campur tangan untuk membantu menyelesaikannya secara baik demi Sukan Malaysia. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, situasi seperti ini adalah perkara biasa dalam usaha memperkasakan sukan negara dan sering berlaku dalam persatuan lain juga. Pertikaian-pertikaian sebegini akan sentiasa dikendalikan secara profesional baik oleh Pesuruhjaya maupun juga kalau dalam soal ini oleh Kementerian Belia dan Sukan jika ada keperluan. Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo dan juga Ketua Usaha Dr. Nagu sudah pun mengambil langkah untuk menasihati dan juga mengambil 2-3 inisiatif bagi memahami dan menguraikan sebarang pertikaian yang berlaku. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan naratif khas di Angkasa Puri Kota Media. Jangan mudah selesa dengan gelaran juara yang diraih pada kejohanan badminton antarabangsa Said Mohdi 2023 di India Ahad lepas. Itu nasihat pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaiki pada beregu lelaki negara Chung Hon Chian Muhammad Haikal Nazri. Jelas Reksi mereka tidak seharusnya berasa cukup puas dengan pencapaian dalam kejohanan bertaraf Super 300 itu. Sebaliknya, Reksi mencabar mereka untuk terus konsisten dalam mana-mana kejohanan disertai selepas ini.
Biarpun baru digandingkan sejak Ogos, pakar beregu dari Indonesia itu pada masa sama kagum dapat melihat anak buahnya melakar kecemerlangan di India selain mengejutkan lawan yang menduduki ranking lebih tinggi. Hon Jan dan Muhammad Haikal yang diletakkan sebagai bukan pilihan bangkit dari ketinggalan pada set pertama mengejutkan pilihan utama dari Jepun Akira Koga, Taichi Saito 18-21, 21-18, 21-16 pada aksi final untuk merangkul gelaran sulung mereka. Dalam hari itu, 4 kejohanan awal tahun depan penting bagi menentukan nasib pemain berserangan lelaki negara Eng Ziyong dalam memberu slot ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Menurut jurulatih perserangan lelaki negara Hendrawan, semua kejohanan itu wajar dimanfaatkan dengan baik oleh pemain tersebut. Jelas beliau sekiranya Ziyong berjaya mendapat keputusan positif pada 4 kejohanan tersebut, peluang dilihat cerah buat anak buahnya membuat penampilan sulung di pentas Olimpik. Ziyong dijangka membuka tirai kempen 2024 pada terbuka Malaysia yang dijadual berlangsung pada 9 hingga 14 Januari, diikuti terbuka India 16 hingga 21 Januari, Masters Indonesia 23 hingga 28 Januari dan Masters Thailand 30 Januari hingga 4 Februari. Ketika ini, Ziyong berada di kedudukan ke-13 dengan 57,080 mata dalam ranking Race to Paris di belakang pemain profesional Li Zijia yang menghuni tempat ke-10. Mengikut format, setiap negara dibenarkan menghantar 2 wakil bagi acara perserangan pada Sukan Olimpik sekiranya kedua-dua pemain tersebut berada dalam kelompok 16 terbaik. Jago skuash muda wanita negara S. Siva Sanggari semakin hampir untuk menembusi ranking 10 terbaik dunia. Ini selepas pemain berusia 24 tahun itu naik 2 anak tangga dalam ranking dunia PSA pada 27 November lalu ke tangga ke-15 dunia. Ia merupakan kedudukan ranking yang tertinggi dalam karirnya. Pengarah Kejuratihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Meja Besara Esmania menyifatkan kebangkitan dan pencapaian Siva Sanggari pada musim 2023 cukup luar biasa. Ia mengambil kira dia tidak beraksi dalam mana-mana kejohanan kompetitif selama 8 bulan selepas mengalami kemalangan jalan raya Jun tahun lalu. Antara kejayaan Siva Sanggari musim ini adalah memenangi pingat emas berganda menerusi acara berpasukan wanita dan perserangan wanita di Sukan Asia Hangzhou. Selain itu, dia turut muncul juara kejohanan squash terbuka di Hong Kong bulan lalu. Kejohanan tenis remaja antarabangsa Tuanku Syed Putra yang telah bermula kemarin berlangsung sengit dengan 95 pemain dari 10 negara menyertai edisi kali ini. Menurut Presiden Persatuan Tenis Perlis Zainuddin Osman, kejohanan edisi ke-41 itu turut disertai pemain-pemain tempatan dari seluruh negeri. Tahun sudah saya rasa luar negara ni tak main langsung. Ada tapi tak ramai, tapi tahun ni memang ramai. Dan bila mereka nak sambung terus dengannya ini. Mereka nak sambung dengan Hanya Open. Selepas Hanya Open, tim Korea semua akan patah balik main KL, main balik. Kami hantar balik KL dan mereka akan balik pergi ke sana lah. Kejohanan yang berlangsung 5 hari di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kanga bakal berakhir pada 8 Disember ini. Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Medan melahirkan juara-juara hoki dunia. 20 pasukan kini sedia beraksi dalam mengungguli tahta kejuaraan. Dibawakan sepanjang 5 hingga 16 Disember. Eksklusif hanya di RTM. Saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian CDM RTM, saya Fazim. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.